Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والصلاة والسلام على الرسول الذي أمرنا بالجهاد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم المعاد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Di pagi Jumaat yang mulia ini, sama-samalah kita memanjatkan syukur kepada Allah. Kesyukuran yang melayakkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muhsinin, yang berbuat baik. Allah berbuat kebaikan kepada kita dengan memberi pelbagai nikmat, nikmat Islam, iman, hidup. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang terlalu banyak, maka hendaklah kita menjadi orang yang membuat kebaikan kepada Allah. Orang yang membuat kebajikan kepada Allah, yang dipanggil sebagai muhsinin. Dalam ayat yang amba baca di awal tadi, ialah sebahagian ataupun dua ayat daripada surah Al-Hajj sebenar dengan musim haji ini, dan bersempurnakan seluruh umat Islam di tanah air kita, di Malaysia, di Kelantan, yang pergi buat haji tahun ini. Dan peristiwa keren tumbang itu, kita jangan anggap dia sebagai satu peristiwa yang dahsyat. Siapa takut kita nak pergi ke Mekah? Jangan. Kerana kita juga kena syukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada beberapa jemaah haji. Setelah melalui halangan-halangan, mereka mendapat syahid di sana. Sama ada mereka itu mati, sama ada mati kena langgar, mati terjatuh, ya mati lemah. Dalam keadaan apa jua sekalipun, berat keadaan mereka nak mati, berat lagi ganjaran yang mereka dapat. Banyak lagi ganjaran yang mereka dapat. Jadi dengan meninggalnya beberapa orang ahli jemaah, termasuk daripada Kelantan dan daripada lain-lain negara, sama-samalah kita mendoakan kepada mereka diberi syurga yang tertinggi Al-Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum
waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa adkhilhimul jannatal firdaus al-a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan hari ini pun sempena dengan kita akan menyambut hari raya haji ataupun hari raya korban. Tidak berapa lama lagi, hamba ingin membawakan sedikit tentang beberapa pengajaran daripada korban, peristiwa korban, dan beberapa hikmah-hikmah pelaksanaan daripada ibadat korban yang bakal kita laksanakan nanti. Berdasarkan daripada dua ayat yang membaca tadi, ambil daripada satu tafsiran oleh ulama hebat, ulama besar yang pernah mari ke bumi Malaysia dan pernah mari pijak di bumi Kelantan ini semasa hayat hidup Allah yarham Tok Guru lagi. Amba ingat Tok Guru cium tangan dia, betapa hebat ulama ini, iaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi dia tulis karang satu kitab tafsir kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nama kitabnya Rawai'ul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran. Dalam membincangkan hal berkenaan dengan ibadat haji korban, dia letak satu tajuk, iaitu At-taqarrubu ilallahi bil hadi wal adahi. Dia letak tajuk At-taqarrub ilallah, mendekati Allah. Bagaimana cara kita nak mendekati Allah? Nah, dengan kita berkorban, mengorbankan, menyembelih sembelihan-sembelihan pada hari raya korban, adalah semata-mata kerana kita nak dapatkan taqarrub, kita nak mendapatkan kedudukan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Bukan kita korban lembu ke unta ke kambing ke. Bukan nilaian banyak, bukan nilaian hak paling besar, tetapi nilaian ikhlas dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah sebut wal budna ja'alnaha lakum, dan unta-unta kami jadikan kepada kamu syiar Allah, dan lakum fiha khair, kamu banyak boleh ambil kebaikan-kebaikan daripada binatang-binatang ternak, termasuklah unta yang disebut secara khusus di dalam ayat ini. Kerana unta ni satu binatang yang lain daripada yang lain. Unta ni binatang yang lain daripada yang lain. Kalau sebut budna, maka ulama ittifaq bahawa dia adalah unta. Dan kadang-kadang disebut al-ibil. Dan kelebihan unta ni disebut dalam Quran. Ayat khusus membincangkan tentang kehebatan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu tengok kepada unta bagaimana dia diciptakan? Pelik unta ni. Kalau orang yang dia pergi ke tempat ternakan unta, dia akan tengok kepelikan unta ni. Unta ni serupa je dengan manusia. Dia malu kalau dia nak buat barang-barang, sama ada dia nak buang najis ataupun melakukan hubungan di antara dua jenis, di antara dia hubungan kelamin dia tak lakukan depan orang, hatta depan orang yang jaga dia. Ini binatang unta. Dan kalau orang nak korban dia, maka dia tidak akan gelepar lari kok tidak, tak serupa lembu. Bahkan kalau kena dengan cara, maka dia akan serah tekuk dia sambil dia mengalirkan air mata. Banyak kali dah kelih apa nama unta kena sebelah ni, tubik air mata sama. Mana dia pun sedih, tetapi dia belai-belai Allah kepala dia, kerana dia tahu bahawa dia akan dikorbankan
untuk manusia taqarrub, manusia ini mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat unta. Batu Allah sebut khusus dalam ni, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta ni Allah Taala cipta untuk kamu, dia adalah syiar Allah yang besar, natal antara syiar Allah, yang mana pada unta ni ada kebaikan dia. Fazkuru smallah, ketika kamu nak sembelih unta ni, maka hendaklah fazkuru smallah, sebut nama Allah. Alaiha sawaf, ketika mana kamu untuk menyembelihkan dia, sawaf. Sawaf ni sembelih sambil berdiri. Unta ni lain sikit. Ayat Quran ni sebut sembelih unta ni sambil berdiri dengan kaki, salah satu kakinya diikat. Kita nak gerban ni, binatang ternakan kaki pak, kaki dua ayah itik tak boleh. Lama ada juga kata hamba gerban itik ya tahun ni. Tak betul. Gerban ni binatang kaki pak, peliharaan binatang ternak kita, ya, yang menjadi makanan kita, lembu, kobak, kambing, kebah ke, beri ke. Ayah itik jangan. Termasuklah unta. Dan unta ni sawaf. Cara sembelih dia nya ialah sembelih belah dia diri 4 kaki, kita lekuk kerak akak kaki dia, ikat. Kemudian sembelihlah dia. Sama ada dengan tusukan, dengan benda yang tajam, sembelih sambil berdiri. Dan itu lebih merahmati unta, lebih mudah dia mampu. Dia rebah, kemudian lebih memudahkan dia ni. Tak ada lah. Kalau kita sembelih bila tidur ni, boleh jadi dia ambil masa lama sikit untuk dia mati. Boleh belaka, tak ada masalah. Boleh belaka. Tapi sembelihan cara sunnah unta ini ialah sembelihan sawaf, iaitu sambil-sambil dia berdiri. Lembu kubah jangan buat begitu. Ini tendai kita. Fa idza wajabat junubuha, apabila unta tadi rebah mati dah, fakulu minha, amakanlah daripada daging dia, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah juga makanan daging-daging unta tadi kepada orang-orang fakir. Sama ada orang fakir tu hak memetok dengan kamu, ataupun orang dia tidak memetok. Tak, kita kena beri. Maknanya jangan godeng kita belaka. Ambil sebahagian kita. Tak. Yang lain 1/3 kita bagi kepada orang kita masak ke, tapi kena bagi kepada orang fakir miskin. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, memudahkan kepada kamu binatang-binatang ternak yang diciptakan ini untuk kamu bersyukur kepada Allah. La yanalallaha luhumuha. Semasa kita korban itu, sebenarnya daging dengan darah tu Allah bukan nak daging dengan darah dia, tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah nak takwa daripada kamu. Sebab itulah bila kita nak berkorban ni, maka kita kena pasakkan, orang panggil sematkan, letak dalam diri kita ni, hamba nak mendekati diri, nak bertakwa, nak beriman, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada barang-barang ni, kita ni ada orang berkekeh, hari nak sembelih tu balah lagi kes ekor lembu. Tak perlu. Dah, buat apa kita nak balah kes ekor lembu, kes 2 ekor lembu, kes 3 ekor lembu? Dah, kita qasad untuk takwa, untuk Allah, untuk taqarrub, untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Dan kita cari yang paling comel, yang paling baik. Hak kita jumpalah. Dah, hak paling comel. Sebab itulah tak boleh kita korban sembelih lembu ke, unta ke, yang sopeng, yang cacat, yang kurak, tak boleh. Kerana kita nak sembah kepada Allah, walaupun Allah tak terima darah dengan sembelihan itu, tetapi Allah tengoknya nak takwa. Tapi di akhirat kelak, segala darah-darah binatang ternakan itu akan menjadi saksi bahawa kita telah korbankan dia semata-mata untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menciptakan kepada kamu, memudahkan haiwan ternak kepada kamu, litukabbirullah ala ma hadakum, untuk kamu membesarkan Allah. Sebab tu kita kena takbir. Jangan masa nak sembelih tu tak ada takbir, tak bunyi pun.
Tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana pakai senyap, tengok-tengok, mampu dah. Jangan. Hari raya ni, dah. Bahkan, tidak raya pun tak apa. Orang kata, ada orang nak sembelih lembu, bukan hari raya. Dia pun Allahu Akbar. Bukan raya ni. Marah dia. Tak ada masalah, bukan raya pun boleh. Tapi hari raya lagi-lagilah sunat untuk kita bertakbir sebelum daripada kita menyembelih. Litukabbirullah ala ma hadakum, untuk kita membesarkan keagungan Allah, dan antaranya ialah dengan bertakbir. Wa basyiril muhsinin, dan gembiralah kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Buat baik ni kepada haiwan pun kena buat baik. Jangan apa nama pera ni, banyak orang pera sebulan dah ni. Dah. Makan tidak cukup. Dah, penjagaan dia tidak cukup, tak boleh. Itu kita tidak muhsinin, tidak buat baik kepada haiwan. Termasuklah haiwan kita nak korban pun, kita kena buat baik. Sebab haiwan tadi, dia bukan sebarang, bukan kita nak jual kedah ni. Bukan kita nak makan kita ni, tetapi kita nak sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah. Jadi kena buat paling comel. Sebab itu dalam kitab Mustafad min Qasasil Quran, Dr. Abdul Karim Zaidan ada menyebut bahawa inilah kebesaran apabila setiap tahun marinya musim haji, hari raya Aidil Adha, umat Islam ini pakat berebut nak sembelih anak korban. Dan pengorbanan ini adalah mengingati pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mana dia nak korbankan Nabi Ismail alaihissalam. Ini berlaku korban. Nabi Allah Ibrahim, dia mimpi dia sembelih anak dia Nabi Ismail. Sebelum daripada dia sembelih, Nabi Ibrahim ni telah diuji berada di satu kota yang kering kontan. Dia duduk antara bukit Safa Marwah di Mekah lah ni. Kota kering kontan. Lalu Nabi Allah Ismail ni kecil lagi masa tu, duduk tengah nyusu. Dia tinggal isterinya Siti Hajar. Dan ketika mana dia nak pergi beribadat kepada Allah, buat ibadat kepada Allah, Allah suruh buat ibadat, dia kena tinggal, terpaksa tinggal tempat tak ada air, tempat kering kotak, tak ada buah apa, terpaksa tinggal Siti Hajar dengan anaknya Ismail. Bila dia nak tinggal, Siti Hajar tanya, abang nak pergi mana? Nak pergi mana? Nabi Allah Ibrahim senyap. Tak tergamuk nak raya nak tinggal. Tak tergamuk. Ialah seorang suami takkan nak tinggal isteri dan juga anak kecil di tempat tak ada apa-apa sumber makanan, termasuk air. Hanya adanya sumber makanan dalam air, dalam geleng kecil yang dia bawa. Tu sahaja yang ada, dan beberapa biji tamar sahaja yang dia bawa. Orang lain tak ada. Dia nak tinggal, dia tak tahu berapa hari. Sehingga ditanya, aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi? Mu nak pergi mana ni abang? Nak tinggal kami di lembah allazi laisa fihi anis wala syai', kering kotak, tak ada goskara. Berkali-kali disebut dalam hadis sahih Bukhari, Siti Hajar tanya, Nabi Ibrahim tak tergamuk nak raya. Sehinggalah Siti Hajar sendiri yang kata, Allahu amuruka bihadza? Allah kan yang suruh kamu gini wahai abang? Siti Hajar tanya. Maknanya dia kena tubik daripada isteri juga. Isteri faham, Allah kan suruh ni. Barulah Sayyidina Ibrahim kata, na'am, ya Allah suruh. Lalu qalat idzan la yudhi'una. Kalulah Allah suruh gilah abang gilah. Tak apa tinggal tanah kering kotak. Tak apa abang gi, kerana kita yakin Allah tak akan mensia-siakan hidup hamba dan hidup anak hamba, anak kita Ismail. Ini peranan maknanya isteri. Bukan kata menarak, dia kata nak tinggal gua satu, tak ada. Tamar dengan air je tinggal, tak marah. Ini pengorbanan yang ada di dalam satu keluarga. Seorang isteri pun berkorban untuk melepaskan suami dia pergi berdakwah, pergi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah suruh. Dia nabi. Isteri nabi ni dia faham.
Jadi ini pengorbanan pertama yang telah diberikan oleh Siti Hajar, isteri kepada seorang Nabi. Jadi nak rayak korban ni bukan barang senang. Kita duk korban ni sembelih lembu. Dah. Mudah ya. Tapi kita lihat bagaimanakah nak lahirnya korban sembelih lembu ni syariat. Bermula daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan keluarga. Lalu Siti Hajar kata bagilah tak apa. Allah la yudhi'una. Allah tak akan tidak akan mensia-siakan kehidupan kita. Allah selamatkan kita. Nabi Ibrahim pun sedap berasa hati, lalu dia pergi. Hanya tinggal sedikit air dengan beberapa tamar, ini disebut dalam riwayat. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi. Setelah daripada pergi, Nabi Ibrahim ni dia mimpi, dia kena sembelih anak dia. Jadi duk mikir dia, lagu mana nak sembelih anak. Dia tak rayak ke bini dia, tak rayak. Bawa apabila anak dia sudah matang, sudah besar, Nabi Ismail dah besar, Nabi Ibrahim pun bawa falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu. Bila besar dah dia pun bawa pipi, dia kata Ismail, kalau kita agak wahai anakku Ismail, ayah ni telah mimpi bahawa ayah kena sembelih kamu. Ayah sembelih kamu. Mana nak rayaknya? Anaknya boleh faham dan isterinya boleh faham, tapi dia tak rayak kau isteri. Kau retin sebab sembelih ni melawan satu jiwa orang perempuan. Mana tak boleh. Nabi Ibrahim tak bagi tahu. Dia bagi tahu kepada anak dia yang telah matang, bagi tahu bahawa ayah mimpi, ayah sembelih kamu. Jadi Nabi Ismail ni dia faham ayah dia Nabi. Ayah dia Nabi. Mimpi Nabi ni wahyu. Mimpi Nabi ni surah Allah, bukan mimpi sebab kita. Fanzur maza tara. Lagu mana mu nak kata lagu mana ni Ismail? Apa kata Ismail? Qala ya abati. Ini cerita yang Allah Taala bawa dalam Quran. Bawa dalam Quran dalam surah Saffat. Qala ya abati, wahai ayahandaku. Dia tak ya abi. Abati ni perkataan yang paling lembut di dalam bahasa Arab, panggil ayah. Walidi, abi, abati. Ibni, bunai. Bunai itu adalah perkataan yang paling manja dengan anak. Kalau abati, perkataan anak paling manja dengan ayah. Dia kata ya abati, ayah, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah buat sebagaimana yang disuruh dalam mimpi. InsyaAllah amba Ismail akan menjadi orang yang sabar. Pengorbanan kedua daripada anak. Tadi daripada mak, ini daripada anak pula. Anak mana? Ayah mimpi ayah nak sembelih. Ayah mimpi ayah nak sembelih mu. Dia kata astagfirullah, ayah tidur pakai semaya, ada semaya ke tak benar, tak betul, macam-macam lah nak mengelakkan. Tidak, dia tidak canggah sikit abuk, dia tidak kejut pun. Dia kata ayah ya kau ni tak ada. Tapi ya abati if'al ma tu'mar, buat apa yang Allah Ta'ala suruh masuk dalam mimpi kamu itu. Aku insya-Allah akan sabar. InsyaAllah akan sabar. Dia sebut ini pengorbanan hebat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebab itu ketika mana banyaklah dialog dia dengan Nabi Allah Ismail. Dia bawa pisah, dia bawa tali. Dia bawa pisah, bawa tali. Lalu setan mari. Setan kata mu ni Ibrahim, bawa pisah, bawa tali, tak kesian kau nak bunuh anak. Nabi Ibrahim kata ini arahan Allah, suruhan Allah, tak berjaya. Lalu dia pergi kepada Siti Hajar. Setan ni pergi pada Siti Hajar. Siti Hajar tak tahu pun. Dia kata suamimu bawa pisah tajam, bawa tali, nak sembelih anak. Siti Hajar kata dia takkanlah dia seorang bapa nak sembelih anak. Dia kata ya, dia bawa pisah tajam, nak buat apa lagi, nak sembelih.
Siti Hajar kata, aku percayakan suami aku. Kalau dia sembelih pun aku yakin itu adalah arahan Allah. Kata Siti Hajar. Tak percaya juga setan. Dia pergi kat Nabi Ismail. Dia pergi kat Nabi Ismail. Dia kata, berat pokmu ni. Nak sembelih mu. Nak sembelih buat apa nanti? Nak sembelih. Dia kata, dia nak sembelih aku itu arahan Allah. Maka aku kena ikut arahan Allah, dan aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kebaikan kepada ayah aku dan kepada aku. Dan disebut dalam riwayat Nabi Allah Ismail ambil ketulai batu lepar syaitan. Sebelum itu Nabi Allah Ibrahim pun mengambil ketulai batu lontar syaitan. Masa tu di jamrah lah. Jadi maknanya sebab itu menjadi tasyrik syariat kita di wak haji ni, kita kena melontar kutip batu, melontar. Bukan kata kutip batu besar baku, besar pohon, besar. Bukan dah. Mana simbolik pada kita lontar syaitan, ambil ketulai-ketulai yang kecil. Simbolik kita lepar. Jangan apa nama anggap orang depan tu nata syaitan, kita pun lepar. Tengok kena atas kepala pak cik mana nyanyi ke dia. Jadi mana kita lontar itu simbolik, kita ingat bahawa inilah ayah kita Ibrahim alaihissalam, anak dia Ismail alaihissalam, lontar syaitan ketika mana syaitan nak hasut mereka daripada ikut arahan Allah. Begitulah kita, gerai syaitan ni duduk hasut kita. Kita sampai mari Mekah ni duduk hasut lagi. Kita ambil batu tu, kita pekul, bola syaitan. Dah. Dan aku ni pun insya-Allah lepas ni tak ikut syaitan dah. Syaitan jauh daripada aku, niat kita nak lari dia, tinggal daripada syaitan. Niat lagu tu. Dah. Jadi bila dia pekul, syaitan tak berjaya, akhir sekalinya anak dia kata, wahai ayah, perbuh lama, perbuh. Kerana kalau ayah tak perbuh, ayah tak akan sanggup untuk sembelih hamba. Biar pala hamba ni pergi ke bumi, nampak ke bumi. Jangan ayah tengok muka hamba, nanti ayah kesian tak sembelih. Ayah hikap, takut hamba gerok sakit ni, gerok tak jadi sembelih. Dia suruh hikap. Kemudian dia letak pala di bumi, kemudian dia pun sembelih. Sembelih tak lu. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan sembelihan itu dengan apa dia? Zibhin azim. Allah Taala sebut, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inilah satu cubaan terbesar, cubaan yang nyata yang Allah Taala cuba kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa fadainahu bi zibhin azim, dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu Wa Taala telah ganti Nabi Allah Ismail tadi bizibhin azim, dengan suatu sembelihan yang besar, iaitu kibah. Kambing kibah daripada syurga ni Allah Taala buat mari ganti. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan kepada orang-orang yang datang selepas Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, melihat mencontohi apa yang kami tinggalkan, sunnah Nabi Ibrahim. Sebab tu kita kena buat, kena sembelih. Bukan sembelih anak, sembelih binatang korban sebagaimana yang Allah Ta'ala ganti. Kambing, kibah, kauta, lembu. Sembelih anak itu adalah arahan Allah kepada Nabi Ibrahim sahaja. Salamun ala Ibrahim, sejahteralah kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitu arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadzalika najzil muhsinin, demikian kami najzil muhsinin, memberi ganjaran pahala kepada muhsinin. Maknanya Allah Ta'ala sebut orang yang buat hak Allah suruh ni muhsinin, dia panggil orang-orang yang berkebajikan, orang-orang muhsinin. Dan dalam ayat suruh korban tadi, wal budna kita baca tadi, wa basyiril muhsinin, dan berita gembira kepada orang-orang yang muhsinin. Mana kita fahamlah di sini bahawa orang yang korban ni termasuklah zaman hari ni umat Nabi Muhammad yang korban, maka termasuk di kalangan muhsinin. Tapi syarat dia bukan nak tunjuk ke orang. Demo gerbang berapa? Aku 3 unta, tak main lembu-lembu ni. Unta. Lah, demo gerbang mana? Kambing 2 ekor. 2 gi ya. Gerbang kat lembu, 2 ekor tahu ni. Dia tidak muhsinin. Jangan bangga dengan hak kita nak gerbang. Nak gerbang lah. Tapi kalau kita gerbang dengan takarrub, takwa, niat kerana Allah, muhsinin selalu, dia termasuk di kalangan golongan muhsinin. Ini disebut oleh Syekh ni di dalam kitab dia. Jadi kita nak menjadi orang yang muhsinin pada 10 Zulhijjah ni. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ni kita nak jadi orang yang muhsinin, orang baik. Elakkan diri daripada menjadi golongan yang tidak muhsinin. Apa yang dah siapa muhsinin tadi? Boleh perkataan muhsinin putih tak apa hari ni.
dah untuk raya ni. Kalau kita bulan puasa dulu, bulan Ramadan dulu, kita nak jadi apa dia? La'allakum tattaqun. Nak jadi orang muttaqin. Ni bulan Ramadan, Idul Adha, bulan Idul Adha ni, Zulhijjah ni, kita nak jadi minal muhsinin, menjadi orang yang berkebajikan, orang yang berbuat baik. Inilah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berjuang, berjuang bersungguh-sungguh, berkorban kerana semata-mata untuk menunaikan tanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak korban ni, kita nak korban ni, maka kita kena buat persediaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya korban kita ni diterima oleh Allah dan ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatlah untuk kita korban ini kerana kita mengikut sunnah, mengikut bapa kita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nabi dalam hidup dia pun Nabi korban. Nabi korban. Ada kadang Nabi korban kambing, kibash. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadihi. Nabi juga pernah sembelih hari raya korban 2 kibash. Kalau kita agak kambing birilah, yang besar, comel, tanduk molek, berisi molek, Nabi sembelih sendiri dengan tangan dia. Sama wa kabbar, Nabi menyebut nama Allah dan Nabi bertakbir. Inilah sunnah yang menjadi sunnah kita pada hari raya Aidil Adha, pada jatuh pada hari apa? Khamis ni. Khamis mak 1 Ahad senang sehinggalah habis hari tasyrik 13 hari bulan nanti. Dan hak patut kita ingat ialah kita memperingati korban itu. Sebab itu Aidil Adha daripada ambil pada perkataan sebab tu Arab panggil udhiyah. Udhiyah ni ialah kita sembelih korban. Sebab itu dalam bahasa Arab perkataan korban dia panggil tadhiyah. Ambil daripada perkataan dhaha tadi. Tadhiyah, berkorban. Kalau orang duduk di dalam parti Islam, dalam gerakan Islam, dia ngaji, dia reti bahawa rukun duduk dalam parti Islam ni, rukun nak perjuangkan Islam ni, rukun bai'ah kita dengan gerakan Islam ni ada 10. Salah satunya dia panggil tadhiyah, iaitu berkorban. Kita nak berjuang Islam lagu mana kalau tak sia korban? Nabi Allah Ibrahim tadi nak berdakwah, bawa Islam. Lagu mana kalau dia tidak boleh meninggalkan tadi Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail, dan wahyu Allah suruh sembelih anak. Dia kata, ya Allah, tak boleh ni nak sembelih lagu mana? Dah dia boleh, anak tu masa usia tua dah, tiba-tiba kena sembelih. Tapi kalaulah suruh Allah, dia kena tinggal perasaan kita, nafsu kita, harta kita, keluarga kita, gapo sekalipun hak kita, dia kena tinggal. Kalau kerana Islam ni dia panggil korban. Ni dia panggil korban. Korban ni maknanya Allah akan beli daripada kita. Dia akan ambil daripada kita sesuatu. Ini makna korban. Batu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli daripada orang-orang yang beriman itu, beli apa dia? Diri dia. Sebab dia telah korbankan diri dia kepada Allah. Amwalahum, pitih-pitih harta-harta dia. Ni, hak mana dia beri sumbangan, hak mana dia bagi kepada perjuangan Islam. Semua ni Allah Taala ishtara, Allah beli. Bi anna lahumul jannah. Allah beli surga, beri surga. Beri surga ke dia. Kita ni nak pergi surga belaka ni. Kalulah pemberian Allah nak beli dengan surga, kita tak sih, kita kata biarlah, tak boleh atas dunia ni amu tak gamuk weh. Maknanya kita ni bukan di kalangan orang-orang yang ada pengorbanan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Dan sebesar-besar pengorbanan, dia sanggup siapa menggadaikan nyawa dia dalam peperangan menentang orang-orang yang ingin menentang agama Allah. Fayaqtulun yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun.
di perjuangan di jalan Allah, sehingga kan dia bunuh dia dapat bunuh musuh dan kadang-kadang dia terbunuh, iaitu syahid di jalan Allah. Wa'dan alaihi haqqan, Allah Ta'ala pasti akan memberi janji dia kepada orang tadi. Dan disebut benda ini fit Taurat wal Injil wal Quran. Dalam kitab Taurat sebut, kitab Injil disebut, dan dalam Quran yang mari pun disebut. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Maka siapa yang tepati janji dia, maka berita gembiralah kepada mereka yang berbai'ah kepada Allah dengan sebenar-benar bai'ah. Itulah sebesar-besar ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Maknanya kita kena faham, bila kita berjuang Islam ni, pertama kita kena letak dalam diri ialah pengorbanan. Dan bila kita letak pengorbanan, maka kita ni dikira kita telah laksanakan bai'ah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bai'ah ni jangan duk main langgar kursi. Apa nama benda ni, benda dah lama ramai dah orang sebut, apa tak boleh. Bai'ah kita kata hamba berbai'ah, hamba nak semaya tak tinggal. Kalau kita tinggal kita berdosa. Dan kita dapat sebagaimana kita kata, hamba langgar ni maka hamba dapat laknat Allah ke Rasul ke sekalian manusia, kita akan dapat sehingga hari akhirat. Nah, begitulah juga kita dalam perjuangan, kita kata tak saya tinggal, kita tinggal, dapat laknat Allah. Hak ni tidak menjadi pertikaian. Hak menjadi pertikaian tak apa, kita tak sebut. Hak menjadi pertikaian, tidak menjadi pertikaian, maka akan dapat laknat Allah, Rasul dan seluruh orang yang melaknat. Laknat Allah ni besar. Dah besar, tak tenang hidup. Jadi jangan siapa-siapa melanggar. Baiklah, tapi hendaklah korban diri, tepati janji. Jadi sebab itu dalam rukun korban ini disebut apa makna kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna dia? Makna dianya ulama sebut korban ini, tadhiyah ni makna dia bazlun nafsi wal mali wal waqti wal ruhi wa kulli syai'in fi sabilil ghayah wa laysa fid dunya jihad la tadhiyata ma'ah. Apa makna tadhiyah ni? Apa makna dia? Makna dia ni ialah kita beri sungguh-sungguh harta kita, masa kita, tenaga kita dan segala sesuatu, termasuklah ruh, nyawa kita beri kepada Islam, perjuangan Islam. Ini dia panggil tadhiyah, berkorban. Dan orang tak panggil jihad atas dunia ni, kita kata saya telah berjihad. Tak. Orang tak panggil jihad sehinggalah ada pengorbanan berlaku. Mana jihad ni dia kena korban. Korban harta, korban masa, korban diri, bahkan kena korban nyawa. Itu baru dia panggil jihad. Kalau tak ada korban, maka dia tak panggil jihad, berlawak kecek saja ya. Saya telah berjihad di jalan Allah, tapi tak saya korban. Orang minta piti, mana elang, mana piti, tahu piti nak jihad lagu mana? Nak tubik pilihan raya lagu mana? Anak bui nak pergi lagu mana? Dia mau tak piti. Itu dia tak panggil korban. Korban ni orang tak bui pun kerana Islam, kita buat tubik piti sendiri. Itu baru korban. Sebab itu jihad ni mesti ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, dia tak panggil jihad. Walaisa jihadun fid dunya la tadhiyata ma'ah. Dan tidak dipanggil jihad semasa kita hidup atas dunia ini, tak ada pengorbanan sikit abu. Tak ada, tak boleh. Kena ingat, kena berkorban. Itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta supaya kita ini berkorban, supaya kita boleh jadi orang-orang yang sadiqun, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar, orang-orang tidak pelawak. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, yang mana dia ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, dan dia ni tidak ragu-ragu kepada perjuangan dia yang dia beriman tadi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia telah berjihad di jalan Allah dengan diri dia, dengan harta dia. Ulaika humus sadiqun, mereka lah golongan yang benar. Jadi kena nak jadi golongan yang benar ni, maka dia jangan ragu-ragu di atas perjuangan yang dia duduk. Jangan ragu-ragu.
Ni orang yang duduk dalam parti Islam dah, comel dah. Jangan ragu-ragu, jangan kata amo nak pergi ke lain, jangan. Itu dia panggil ragu-ragu, yartabu. Jangan pergi masuk tempat-tempat lain. Ikutlah nama parti gapo apa mana persatuan gapo. Kita duduk di atas perjuangan Islam dah. Maka jangan ragu-ragu. Lam yartabu. Dan nak kata lagu mana kepada parti Islam? Nak kata gapo lagi? Di Malaysia ni tak ada dah lah. Dah. Hak ni lah hak nak jual Islam, nak jual hudud ni bulan 10 ni. Soal Allah Taala izin, Allah Taala tak izin. Allah Taala. Tapi kita sudah buat usaha. Insya-Allah bulan 10 ni kita doa supaya kerajaan pusat membenarkan untuk akta pindaan akta 355 tadi boleh dibawa di parlimen ini. Jadi bolehlah kita buat hukum Islam itu sebahagian daripada hukum Islam. Kita ada panggil hudud. Boleh. Perjuangan kita. Dah kalau dia kata tak boleh lagi demo, tak boleh lagi. Kena tipu dah buat demo. Dah. Tipu tak tipu ni bukan soal tipu tak tipu. Kalau demo baca perjanjian Hudaibiyah, janji Hudaibiyah baca tu Allah seolah-olah Nabi ni kena tipu. Nabi ni rela, kena tipu. Kau Quraisy bukan kena tipu. Tetapi kerana nak bawa hukum Islam, nak bawa perjuangan Islam ni, ada kadang-kadang kita dilihat seolah-olah itu dia panggil balaan, musibah. Itu kita panggil ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak pastikan adakah orang beriman ketika mana kena ujian, ketika mana ramai mati, ketika mana nampak kena tipu, adakah orang Islam ni nampak dia nak istiqamah lagi dengan perjuangan dia ataupun dia nak lari. Allah nak tengok situ. Sulh Hudaibiyah tak tengok sahabat Nabi marah ke Nabi. Sehingga Nabi suruh cukur, tak saya cukur juga. Kalau kita reti lah perjuangan sulh Hudaibiyah tu, kita apa berasa Allah kehidupan Nabi ni sehingga Nabi tak reti nak buat. Siti, reti Nabi kata tak apa lagi lah bercukur. Nabi pun bercukur. Sahabat situ meniti air mata pakat bercukur belaka. Sesal dengan apa yang mereka buat, bahawa betul apa yang Nabi buat pada sulh Hudaibiyah tu. Biarlah nampak kita kalah, tapi sebenarnya selepas daripada itu Allah Taala memberi Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi nak bawa hukum Islam, jangan fikir ngakak. Jangan fikir dengan perancangan hanya kepala otak kita saja. Tapi nak bawa hukum Islam ni Tuhan nak kita bawa. Kita buat. Kadang-kadang kita diuji. Kadang-kadang bukan 5-10 tahun, 20-30 tahun diuji. Mesir Dr. Mursi bila dia naik, dia kata hamba nak bawa syariat Islam dinobatkan di bumi Mesir. Kejut belaka. Dia takut Israel kata dia royak ke orang-orang dia di Mesir. Dia kata mu jatuh dia ni. Bala dia kata kalau buat hukum Islam, bala kita. Jadi dijatuh. Siapa yang jatuh? Bukan Israel, tapi Taliban, orang Islam sendiri. Sisi tu Islam, bukan tidak Islam. Lah ni tak tahulah dia Islam ke tak. Dia nak bagi tahunya, jatuh dia. Orang apa kata, Dr. Mursi kena tipu dah. Cepat doa nak buat hukum Islam. Naik nak buat hukum Islam lalu. Orang jangan buat hukum Islam tu. Jangan sebut lagi. Di sana pun ada orang kata kena tipu dah. Gaduh dah. Begitulah orang setengah-setengah orang kata, kita ni nak buat wudu, dah kena tipu dah. Orang biar tunggu benar pilihan raya Sarawak dulu ke, biar benar boleh kursi apa nama belah-belah. 80% di parlimen ke, barulah kita kata nak buat wudu. Gak kerajaan ni ada. Pemimpin kita ni ada lagi ke tak ada masa tu kita tahu. Tak tahu dah. Kita kena buat. Cubaan Allah bagi, inilah tanda Allah Ta'ala nak tengok mu istiqamah ke tidak. Jadi bacalah pengorbanan sejarah Nabi-Nabi dulu, perjuangan Nabi Muhammad, perjuangan sahabat-sahabat Nabi. Baca waktu, maka kita terapkan, kita letak ukur dengan perjuangan kita menegakkan Islam. Kita ni negara kita ni aman dah. Aman damai dah. Cuma kita nak buat pelaksanaan hukum Islam dalam negara umat Islam. Perjuangan kita ni tidak belah mana. Sikit ya. Bukan kita nak buat hukum Islam kena tembak. Orang menjatuhkan kerajaan. Tidak sampai setara tu. Apakah apa sangatlah perjuangan kita ini untuk kita ni buat kerana kita tengok perjuangan orang-orang dahulu memang terlalu hebat. Bahkan ada yang mati kena gaji, kena mati kena macam-macam. Dah. Jadi itulah kita di Kelantan Darul Naim, kita kena sentiasa kekalkan
membangun sama Islam tadi. Dan biar bangun sama Islam tadi duduk dalam hati-hati kita, dalam sekalian hati-hati rakyat, merakyatkan membangun sama Islam ni sampai ke bila-bila, sehinggalah Kelantan ini, negeri bumi ini masih lagi ada, tidak kiamat lagi. Kita nak Kelantan kita ini menjadi negara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kita nak. Inilah harapan kita supaya rakyat di negeri Kelantan ini sentiasa kekal dengan perjuangan nak menegakkan Islam, perjuangan nakkan agenda-agenda masyarakat ini menobatkan Islam. Dan supaya kita tengok sebahagian, kita ni bukan nak buat belaka dulu, sebahagian sikit-sikit hukum Islam ni boleh dibuat secara baik dalam perkara, semua perkara. Dalam perkara muamalat kita boleh dah, dalam perkara ibadat boleh dah. Jadi dalam perkara jenayah ni kita nak buat juga. Jadi pakat doa belaka lah. Jangan pakat kita kata kena dah. Kita pakat doa lah. Boleh berapa kalau kita kata kerajaan kena tipu, kita kena tipu, pemimpin tidak cerdik, dosa je boleh. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, biar berjayalah hak pemimpin hamba nak. Biarlah demo nak duduk rumah, tapi demo berdoa sebutir. Biarlah boleh pahala. Kalau berjaya, demo juga yang boleh. Ini masalah pemikiran orang kita. Ada lagi lagu tu, orang nak buat benda Islam, dia pula duk pakat kata. Kalau orang bukan Islam, orang bukan Islam nak niti hai mata di Kongres Rakyat baru-baru ni, dah Dr. Bala daripada Terengganu di SPP, dia boleh kecek jalan penyelesaian nak selamat negara kita ini hanya Islam. Orang bukan Islam boleh buat tubik lagu tu. Hanya Islam. Kita kena kembali pada Islam. Dengar tak kita ni Dr. Bala kecek semasa Kongres Rakyat. Sementara dia kecek, tapi dia kecek itu seolah-olah Allah Ta'ala, mari hamba teringat kepada surah Al-Ma'idah, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Nah, Allah Ta'ala awak mari golongan lain, kelompok lain, kadang-kadang kaum lain, dia bukan daripada bangsa Melayu kita, bukan daripada Islam kita. Dia pula yang nak Islam, dia pula yang berjuang Islam. Kita nak berjuang Islam ni kita buat doa ya, kadang-kadang kata kepada perjuangan Islam, Allah bangkit kaum lain. Teringat kita kepada ayat tu. Bila mari orang-orang bukan Islam lah ni, ada kelompok yang bangga dengan perjuangan Islam dan mereka kata yang boleh selamatkan Malaysia, Islam. Ini bukan kerjaan manusia, ini kerjaan Allah. Kita doalah sahabat-sahabat kita yang berada dalam perjuangan Islam, yang melihat perjuangan Islam, perjuangan yang adil, supaya dia melihat akhir sekali dia berada di atas jalan Islam ini sendiri, insya-Allah. Beberapa pengajaran kita berada di musim kita nak korban ini. Pertama sekali, buat kesimpulan, kita kena ikut kedua role model, orang panggil contoh teladan Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada seluruh pemuda-pemuda Islam. Ni anak muda ramai ni. Anak muda terlalu ramai di Kelantan, baik di Malaysia. Siapakah kedua teladan kita yang utama? Nabi Allah Ismail. Ni semasa kita sambut Zulhijjah ni, siapakah role model kita? Nabi Allah Ismail. Walaupun ujian Allah Subhanahu wa taala berat, dia kata insya-Allah minas sabirin. Saya sabar, saya istiqamah. Ini perjuangan Islam. Jadi anak muda ni jangan duduk buatlah benda karut-marut, duduk pergi kot sekodan, tapi mesti istiqamah di atas agama Islam, perjuangan agama Islam, comel diri kita. Yang keduanya, kita mestilah yakin setiap ujian Allah itu ada pelepasan dia, ada pembukaan dia, ada nusrah, kemenangan dia. Nabi Allah Ibrahim diuji, tapi kemenangan dia alhamdulillah sampai hari ini kita lihat. Kita diuji. Perekat diri kita, hamba tahu ni sekalian orang ni, sekalian kita ni diuji, ada ujian masing-masing. Mengikut iman masing-masing, mengikut kehidupan masing-masing. Negeri kita pun diuji. Ujian ini kalau kita hadapi dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan beri nusrah, kemenangan lepas daripada ujian itu. Bila? Insya-Allah dalam masa yang Allah Taala tentukan. Kemudian hendaklah kita mendapat menjadi orang yang sentiasa mendapat pujian dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kazalika najzil muhsinin. Allah puji Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, keluarga dia. Demo ni adalah muhsinin. Kita pun kena jadi orang muhsinin.
Macam Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ismail. Wazkur fil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Wa kana rasulan nabiyya. Nah, Allah puji Nabi Ismail. Allah puji Nabi Idris. Allah puji Nabi Ibrahim. Puji Nabi Muhammad. Nah, lalu ni kita nak Allah Ta'ala puji umat Islam. Umat Nabi Muhammad. Supaya kita ini dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat minta kepada kita. Dan apa nama, hendaklah kita menjadi orang yang sentiasa melaksanakan dakwah tuntutan Allah. Tuntutan Allah. Walau di mana saja kita duduk. Tak kira lah mana pun. Nabi Allah Ibrahim kata, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini falsafah Nabi Allah Ibrahim. Aku duduk mana-mana pun, zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada tuntutan Allah. Allah suruh gitu, aku buat gitu. Suruh A, B, B, C, C. Tak, kerana aku yakin Allah akan tunjuk diri aku, beri kebenaran kepada aku. Jadi kita pegang kepada pegangan prinsip Nabi Allah Ibrahim ni. Kita duduk mana? Inni zahibun ilallah sayahdin. Aku akan buat segala apa yang Allah Ta'ala suruh aku buat. Sayahdin. Boleh tak? Kita ikrar kita sempena dengan kita nak 10, 11, 12, 13 Zulhijjah nanti kita berikrar, inilah pengorbanan saya pada tahun ini. Inni zahibun ilallah sayahdin. Aku akan buat apa sahaja yang Allah Ta'ala nak kepada aku buat. Sayahdin. Allah akan beri hidayah kepada aku. Kalau aku tak buat, Allah Ta'ala tidak sayahdin. Aku akan pergi mana-mana. Pergi mana-mana lubang bewak, pergi mana-mana lubang apa saja, terjerumus, terjeruh. Dan insya-Allah kita doakan supaya kita bersama dengan golongan yang telah yang istiqamah di atas jalan perjuangan Islam kita, dan sempena dengan Aidil Adha Al-Mubarak. Minta maaf zahir batin, semoga umat Islam di negeri Kelantan ini diberikan suatu nikmat yang besar, nikmat kemenangan oleh Allah. Bila kita doakanlah 2015 ni, Allah Ta'ala melihat umat Islam, rakyat Kelantan yang telah sekian lama berdoa untuk dinobatkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doakanlah sekalian jemaah haji di Kelantan, di Malaysia dan lain-lain negara mendapat ajrun mabrur, zambun maghfur, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minan najihin wa afina wa'fu 'anna wastur 'uyubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa kami sekalian, dosa umat Islam rakyat Kelantan ini ya Allah. Ya Allah, berilah nikmat kepada negeri kami yang tidak berputusan ya Allah. Engkau kurniakan, beri kekuasaan kepada negeri kami ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami kekuatan untuk terus beriman, istiqamah di atas jalan, seterusnya melaksanakan segala tuntutan-tuntutan-Mu ya Allah, sehinggalah bumi Kelantan ini berdiri tegak teguh dengan melaksanakan segala hukum hakam-Mu dan mengundang-undangkan hukum hakam-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah hajjan mabrur kepada seluruh jemaah haji pada tahun ini. Semoga Engkau mengampuni mereka dan memberikan syurga kepada mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.